Okey, hari ini kita akan mulakan kelas. Lagi sekali saya masih lagi buat revision untuk kamu. Kali ini kita akan buat 2-3 topik insya-Allah kalau sempat kan. Jadi topik yang pertama hari ini kalau kau tengok saya salah tengok, saya tengok laptop. Orang tengok kamera, tengok laptop kan. Okey. Hari ini kita akan start dengan sukatan membulat dulu. Ini lebih kurang gambar rajah untuk soalan pertama. Okey, maklumat yang diberikan adalah seperti berikut. Okey, dalam rajah 2, ni rajah 2. ADE adalah sebuah semi bulatan. Okey, dengan pusat O jejari 5. Jom kita isi. Jejari dia 5. Jadi 5 cm, 5 cm. Okey. ABC adalah sebuah segitiga bersudut tegak. Cantik. E adalah titik tengah bagi AB. Terima kasih. Titik tengah saya 10. Sini pun 10. Okey, titik tengah. Kemudian seterusnya diberi bahawa BC 11.55. Oh, dia bagi ni 11.55 BC. CD 14.44. Banyak benda dia bagi. Kalau bagi macam ni seronok macam ni, banyak ni. Okey, A, panjang lengkok DE. Soalan pertama. Cari DE. Panjang lengkok DE. Soalan kedua, dia nak luas rantau berlorek. B, luas rantau berlorek. Oh, dah lama tak tulis kat whiteboard ni. Kan? Lepas tu ni dinding pula. Ni anak saya punya ni. Pinjam kejap. Okey. Jadi kalau kita tengok soalan ni simple je sebenarnya. Yang pertama, maklumat yang dia bagi senang, iaitu semicircle, separuh bulatan. Kemudian ada satu segitiga bersudut tegak. Okay? Bila kita ada satu segitiga bersudut tegak, maksudnya banyak benda boleh dapat. Yang pertama, kita boleh dapat dia punya sudut. Yang kedua, kita boleh dapat panjang sebab kita boleh gunakan apa? Pythagoras theorem. Okay? Kat sini saya akan keluarkan segitiga tu. Ni sebab dia ada gangguan ni. Kita keluarkan kat sini. Keluarkan kejap. Segitiga tu, iaitu ABC je. Okey, yang ini 11.55. Bawah dia 20. Cukup. Nampak? Sebab apa? Bila ada dua segitiga tegak, kita dah boleh dapat dah apa yang kita nak. Kan? Contoh, soalan nak apa? Soalan nak panjang DE. Panjang DE. Panjang DE sebenarnya kita kena tengok. Itu adalah panjang lengkok. Panjang lengkok tu siapa punya? Pak, dia bukan A yang punya. Panjang lengkok DE ni adalah O yang punya. Dia kena situ. Jadi kita nak cari panjang lengkok dia, radius dah ada. Sudut belum ada. Okay? Nak cari sudut ni, kita kena bandulkan sudut ni. Sebab apa? Sudut ni dengan sudut ni double. Kan? Yang ini sudut di lilitan, yang ini sudut di pusat untuk sebuah bulatan. Nampak? Sebab semicircle dia akan jadi satu dekat lilitan, satu dekat pusat. Sifat dia apa? Sini dengan sini double. Okey, jadi kita cari kat sini. Siapa? Sini. Nampak? Berdasarkan gambar rajah segitiga saya akan gunakan apa? Opposite adjacent. Jadi saya akan pakai tangent. Theta kan? Tangent theta sama dengan 11.55 per dengan 20. Jadi theta sama dengan tangent negatif 1. 11.55 per 20. Pastikan mod kalkulator kamu dalam red. Okey, apa dapat? Kita tekan. Mod dalam degree. Degree. Okey, red pula degree. Itu shiftan. Shiftan 11.55 per dengan 20. Jadi kita akan dapat 30 darjah. Kita bunda cantik lah. 30 darjah kat sini. Kalau sini 30 darjah, maka kat sini akan jadi 60 darjah. Okey, tapi sebab formula kita yang kita belajar, formula panjang lengkok, kita akan gunakan S sama dengan R theta. Jadi theta kita kena pakai dalam red. Okey,
30 darjah, kalau nak tekan dalam red pun terus tadi pun tak apa. Pakai red pun tak ada masalah. Cuma kalau ada pelajar yang hafal dah, 30 darjah adalah sebenarnya apa? Pi adalah sama dengan 180 darjah. Jadi kalau 30 darjah, dia bersamaan dengan pi per dengan 6. Jadi kita boleh buat kat sini S kita iaitu DE sama dengan radius kita kat sini adalah 5. Sudut kita adalah theta pi per dengan 60. Bukan 30. Kita dah ambil di sini. Ni 30. Jadi kalau 60 adalah pi per 3. Tekan kalkulator dapat terus panjang lengkok DE. Okey. Dapat apa panjang lengkok DE? .24. Dapat 5.24 cm. Okey. Boleh Ada lag tak? Itu soalan pertama. Luas rantau berlorek pula. Macam mana kita nak buat luas rantau berlorek kan? Luas rantau berlorek saya akan ambil idea dulu. Ini saya padam dulu Padam. Sekejap. Okey. Jadi luas rantau berlorek. Luas sama dengan kita ambil luas semua. Luas segitiga semua tolak dengan macam mana kita nak cari benda ni? Sampai sini je. Kan? Yang ini sebenarnya kalau kamu tengok dia sebenarnya senang. Kita ambil semicircle kan? Tolak dengan ni. Semicircle tolak dengan ni. Ni binatang ni. Nampak? Dua cara. Satu lagi ataupun sektor ni campur dengan segitiga ni. Okey? Sebab yang ini dia bukan sektor. And EDA dia bukan sektor. Tu tak boleh. Tak boleh ambil sudut 30 jadi sektor, tak boleh. Jadi kita boleh ambil sama ada ambil semua tolak ni dapat kawasan ni. Dua orang ni. Okey? Ataupun kita kena ambil yang ni campur dengan luas segitiga. Boleh. Tapi saya lagi suka saya ambil ni, saya ambil macam tu. Okey, saya tolak dengan semua sekali. Semua sekali saya tolak dengan ni macam tu. Kemudian tolak dengan ni. Kita panggil apa ni? Area of segment. Dia terpulang macam mana? Macam mana kamu buat idea kamu? Ataupun kamu ambil semua tolak ni, tolak segitiga pun boleh. Dapat benda yang sama. Okey? Kalau pakai macam ni, cerita dia first kali sama dengan segitiga 1/2 11.55 darab dengan bawah 20. Okey, tolak. Okey, semicircle separuh. Separuh bulatan kita boleh pakai formula biasa iaitu pi r kuasa 2. 5 kuasa 2 per 2. Ini luas bulatan bahagi 2. Nampak? Tolak yang ini kita pakai luas segmen. Luas segmen 1/2 R kuasa 2 5 kuasa 2 theta. Theta kita kena ambil sebelah sini. Kalau pakai ini kena ambil sebelah sini maksudnya 120. 120 2/3 pi. 2/3 pi tolak dengan sin 120. Kalau macam ni mod kalkulator kamu dalam degree je. Ambil kalkulator tekan terus pada awal terus tekan dapat jawapan. Terus dapat jawapan luas kawasan berlorek. Ini kalau pakai idea ni. Okey. Dia ada banyak idea kamu boleh buat. Kamu ambil ni, tolak ni macam mana. Sepulang. Okey. Cuba tekan tengok berapa dapat.
Ya Allah, kena tanya. Kenapa dia 2/3 pi? 2/3 3 pi. pi ni 120 sudut dia. Untuk saya nak dapatkan kawasan ni. So, saya nak tolak ni. Area of segment ni. Okey. Dapat. Saya dapat, cuba kamu tekan. Saya dapat kalkulator saya 91.58. Cuba. Tengok. Dapat juga. Sama Dapat? Sama. Kalau dapat sama, cantik. Okay. Satu lagi idea. Nanti saya tunjuk satu lagi idea. Macam mana satu lagi cara. Ini dua cara lah soalan ni. Boleh faham? Yang lain, okey? Tengok. Yang ini yang masalah dalam soalan ni. Ramai kesilapan pelajar dia akan ambil yang ini sebagai sektor. Itu salah lah. Tak boleh. Okey. Satu lagi cara. Kamu ingat soalan jawapan 9158 untuk teknik ni. Satu lagi. Saya tolak. Semua saya akan tolak. Padam ni. Sini perubahan dia. Wah, ambil lampin anak aku. Okey. Di sini. Sektor ni. Okey. Campur dengan. Biru tak dekat. Campur dengan segitiga. Sektor ni campur dengan segitiga kan. Okey, sektor ni sudut kat sini kita adalah pi per dengan 3 iaitu apa 60 darjah tadi. Radius kita kat sini adalah 5. Segitiga pula kita perlukan sudut. Sudut kita adalah 2 pi per 3. Di dalam red okey. Radius dia 5 juga. 2. Tapi dia tambah. Sebab apa? Kita tolak ni campur ni. Kita tolak ni campur ni. Macam tu. Okey. Akan saya padam. Nombor-nombor ni. Ini sama nombor belakang je beza. Ni. Okey. Kita tengok. Yang ini apa formula kita? 1/2 R kuasa 2 radius. Radius kita berapa? 5. Kenapa tak dekat? Oh, ada air. Aduh, patutlah. Air kenapa saya tulis tak dekat? Okey, 1/2 R kuasa 2 theta. Pi over 3. Okey, plus dengan yang ini area of triangle. Guna formula dalam solution of triangle. Iaitu 1/2 AB sin C. Jadi, A kali B 5 kuasa 2 sin. Sin ni kalau kamu pakai tadi, dalam degree, dia boleh pakai 120 tadi. Kalau mod dalam degree. Kalau mod dalam rad, pakai 2 pi per 3. Okay? Cuba kamu tekan kalkulator. Sepatutnya kamu kena dapat jawapan yang sama. Okay? Dapat sama jawapan. 9158. Dia tak ada masalah. Cuma terpulang kat kita. Sebab tu saya bagi tahu biasanya luas saya akan suruh kamu gambarkan melalui teknik lukisan macam ni.
Kan? Ini soalan ni biasanya dia duduk dalam kertas 2 kan. Kamu punya dalam kertas 2. Paper tu kan. Okey. Markah dia lebih kurang 7 hingga 8 kan. 7 hingga 8. Section A lah. Dia akan kalau 7 8 ni maksudnya dia kena duduk dalam section A. Okey? Boleh? Kita tengok soalan kedua pula. Soalan kedua. Apa soalan kedua? Padam eh? Oh, tak boleh pakai ni basah. Okay, second question. Mana kertas saya tadi? Soalan kedua, gambar dia kat sini saya ambil number 4. Number 4 saya rasa. Number 4 kat situ. Okay, gambar dia ada semicircle juga. Semicircle, kemudian lebih sikit. Dia naik jadi sektor kat situ. Kemudian sini ada satu sektor. Ada sektor di situ. Sini dia bagi sudut kat sini 0.85 rad. Gambar dia sini A, D, C, E, B, O. 20 cm. Okey. Rajah 4 menunjukkan semi bulatan. Kan? A, B, E, C. Itu semi bulatan. Dan sektor ACD. ACD sektor sebuah bulatan berpusat A. Yang ini dia beritahu ada sebuah bulatan berpusat A. Kan? Diberi bahawa jejari AD adalah 20. Bila dia kata jejari AD 20, yang ini dengan yang ini adalah sama. Nampak? Dia jejari. Dia akan jadi 20 juga. Okey. Ni dengan ini 20 juga. Jadi bila 20, yang ini akan jadi 10, 10. Sebab dia pecah untuk bawah. Okey. 10, 10. Yang ini pun 10. Itu pertama kan. Daripada maklumat dia. Kemudian dia kata sudut CAD 0.85. Okey, ngam. Kemudian panjang lengkok BEC. BEC, panjang lengkok dia adalah 28 cm. Kan? Sama dengan BEC. Okey. Soalan pertama. Okey. Perimeter kawasan berloret. Okey, kawasan berloret dia ni dan ni. Okey, dia minta perimeter kawasan berloret. Markah dia 6. Wow. Yang ni best. Okey, jom kita tengok perimeter kawasan berloret. Mana perimeter kawasan berloret? Yang ini. Ni. Okey, kemudian ni. Okey. Jadi kat mana problem dia? Yang pertama masalah kita, yang atas tak ada masalah. Yang atas, yang ini pun dah boleh dapat dah. Dekat gambar tu kamu boleh buat dah siap. Okey, dekat sini contoh panjang ni 20, bawah pun 20. Panjang lengkok, yang ini S equal to R theta. Radius dia 20. Theta dia 0.85. Ni dah boleh settle dah. Nampak? Dia settle. Kamu tekan kalkulator je 0.85 akan dapat apa ni? 1.7. Betul 17. 17. Betul ke 17? Panjang pula Betul cikgu. Betul. 17 lah. Oh, gambar tu tak logik lah maksudnya. 17 ni 20. Oh, dekat-dekat tu. Kan? Oh, ni 28. Okey, faham. Okey. Kemudian, problem dia kat sini adalah yang bawah ni. Sebab yang pertama, yang bawah ni dia tak ada sudut. Nampak? Bila tak ada sudut, maklumat apa kita pakai? 28 kena pakai. Kena pakai 28 panjang ni untuk cari sudut. Okay. Bila dapat sudut, baru boleh cari panjang BC. Panjang perentas.
Jadi saya akan gunakan apa? S sama dengan R theta juga. S kita kat sini, BC adalah 28. Radius kita 10. Theta kita tak tahu. Jadi kita akan dapat theta sama dengan 2.8 rad sini. Nampak? Jadi masalah kita untuk panjang ni tak ada masalah. Dia dah bagi 28. 28 ni. Panjang perentas. Macam mana nak kira panjang perentas? Panjang perentas kamu kena gunakan satu yang kita panggil sebagai penyelesaian segitiga. Nampak? Yang ni penyelesaian segitiga. Jadi kita pakai ni. Sini. Sini. Sudut kita adalah 2.8 rad. 10. 10. Nak cari panjang depan. Kita akan pakai petua cos. Petua cos. Yang ni saya letak sebagai X lah. Contoh. Jadi formula kita adalah X kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 campur 10 kuasa 2 tolak 2 kali 10 cos theta. Cos 2.8. 2.8 kali ni mod kena pakai rad sebab sudut dia bagi dalam rad. Okey. Cuba ambil kalkulator. Berapa dapat panjang X tu? 100, 100, 200. 200 tolak dengan 200. Cos 200 cos 2.8. Okey. 38844 square root 19.71. 19.71. Okey, kita dapat logik lah. Dapat 19.71. Dapatlah perimeter dia habis semua dah. Iaitu jawapan kita untuk A, perimeter sama dengan saya ambil 20 campur dengan 17 campur dengan 20 campur dengan geng bawah pula. Yang ini 19.71 campur dengan 28. Dapat semua. Berapa Sapuan? Dah kira? Saya dapat 104.71. 108. 104. 104.71. 859. Okey, betul. Okey, sentimeter. Soalan nombor datang, dia tanya simple lah. Yang dia tanya kat kamu biasanya dia akan tanya pasal perimeter dan luas. Tapi dia tanya kat mana? Cara mana dia tanya macam-macam. Dan combination dia topik biasanya berkaitan dengan trigonometri dan juga Pythagoras theorem dan juga yang ni. Yang penting dalam AMAT, solution of triangle. Sebab tu circle 2 tu je. Okay. Yang ini markah dia 6. Ini best. Banyak ni je buat, dia dapat 6. Luas dalam CM2, term bearing BEC. Yang ni bonus. 4 markah B. Bonus. Kenapa saya kata? Luas term bearing ni. Ini luas term bearing. Sini sahaja. Apa formula luas term bearing? Tadi kita dah buat luas term bearing formula. Okay. Luas term bearing. Ada formula dia. Sama dengan 1/2. Okay. R kuasa 2. Theta minus sin theta. Nampak? Theta ni mesti dalam rad. Theta ni terpulang. Tak ada masalah. Lagi baik kita letak dalam rad juga. Bila letak dalam rad, dua-dua dalam rad, maksudnya ni dengan ni sama. Ini formula untuk luas term bearing. Apa benda luas term bearing? Aiskrim tadi. Ini luas, nama dia luas term bearing sini. Okey. Jadi apa yang kita buat kat sini? 1/2 lebih senang 0.5 pakai kalkulator. Radius dia 10 kuasa 2. Theta kita dah ada 2.8 tolak sin 2.8. Tekan kalkulator. Ini bonus saja-saja. Dia bagi 4 markah. 4 markah dia bagi macam tu saja. Terima kasih. Nampak? Okey. Berapa dapat? Tekan.
0.5 darab 100. 50. Alah, itu pun saya tekan kalkulator juga. Tak apa. 2.8 tolak dengan sin 2.8. 1, 2, 3, 25. 1, 2, 3.25. Luas tembering garis. Luas tembering garis pula. Luas tembering. Okey. Dalam solution of apa ni kita panggil dia circular measure, sukatan membulat, benda yang penting kamu kena tahu apa? Panjang lengkung S sama dengan R theta. Itu saja formula dia. Kemudian apa? Luas sektor A sama dengan 1/2 R kuasa 2 theta. Ini formula dia bagi dua ni. Okey. Yang dia tak bagi apa? Luas tembering and area of segment AOS. Luas tembering namanya. 1/2 R kuasa 2 theta tolak sin theta. Selalu dia tanya. Kan? Yang kedua, perkaitan antara topik ni dengan solution of triangle, perkaitan dengan apa? Dengan trigonometri, perkaitan dengan Pythagoras theorem. Itu kamu kena tengok. Okay. Ini dua contoh yang saya bagi. Untuk saya tak tahulah exam kamu macam mana. Kalau masuk macam ni lebih kurang, alhamdulillah lah. Kan? Okay. Jom kita tengok topik seterusnya. Sebab saya ada bagi 2-3 soalan. Ni boleh Okay. Tengok lebih kurang Next. Seterusnya kita tengok topik. Kalau ikut saya susun tu. Janjang ke? Cuba tengok. Betul Janjang. Janjang. Okay. Janjang. Form 4 juga. Padam Okey, soalan janjang yang pertama saya bagi yang ada kun tu. Janjang nombor 1. Okay, kita tengok gambar dia dulu. Cerita pasal apa? Ada 3 kun. Yang pertama. Kun pertama. Kun kedua. Ada kun ketiga. Yang ni saya pernah bincang. Tapi sebab ulang kaji, kita buat lagi sekali pun tak apa. Kadang-kadang tak ingat juga. 4. Dia punya jari. Beza dia tinggi dia. Ini 6. Ini 9. Ini 12. Okey. Rajah menunjukkan sebahagian daripada susunan daripada satu siri kun yang mempunyai jari tetap 4 cm. Kun yang pertama mempunyai ketinggian 6 cm. Semua dia dah tunjuk dalam gambar Tinggi bagi setiap kun yang berikutnya bertambah sebanyak 3. Okey, dia bagi formula isi padu kun. 1/3 J kuasa mana pergi pi. Yang bahasa Melayu tu salah formula dia tak ada pi. Tengok bahasa Inggeris punya. Pi R square H. Dia kena ada pi Soalan dia, hitung isi padu kun ke-30. Okey, hitung isi padu kun ke-30. Okey, petua dia bila kamu dah buat janjang pasal isi padu. Kita kena step pertama kita kena create janjang, buat janjang dulu. Buat janjang janjang apa? Ini kamu nampak janjang dia melibatkan tinggi. Tapi soalan pasal apa ni isi padu. Saya akan buat janjang isi padu. Nak buat janjang isi padu saya akan ambil isi padu yang pertama 1/3 pi. Radius kita 4 kuasa 2. H kita 6. Macam tu. Nanti saya akan ringkaskan. Yang kedua apa? 1/3 pi 4 kuasa 2 sama ni semua ni. Yang beza dia apa? 9. Janjang yang ketiga adalah 1/3 pi. Sini 4 kuasa 2. 12. Itu kita panggil dia buat janjang. Jadi bila kita ringkaskan. Yang ini saya akan dapat 32 pi. Okey, nampak? 16 kali 2. Okey. Yang ini 16 kali 3. 48 pi. Okey. Yang ini 16
kali 4. 64 pi. Ini janjang kita. Bila kita buat janjang lagi senang cerita dia. Daripada janjang kita buat kesimpulan janjang kita adalah janjang aritmetik. Arithmetic progression kat sini. Dengan A sama dengan 32 pi. Manakala D kita adalah 48 tolak 32 dapat 16 pi. Ini kesimpulan pertama. Lepas tu kamu tengok markah dia bagi kat sini 3 je. Kan? A. Hitung isi padu kon ke-30. Maksudnya soalan A dia nak apa? T30. Senang. T30 formula kita boleh pakai A tambah N tolak 1D punya untuk janjang aritmetik kan. A kita adalah 32 pi campur dengan 30 tolak 1, 29 D 16 pi. Okey. Pi jangan usik sampai last. Sampai last baru kita ganti. Ikut apa soalan nak. Okey, contoh saya buat kat sini. Saya ambil 32 campur dengan 29 darab dengan 16. Kan? Okey, jadi 496. Saya akan dapat sini adalah 496 pi. Tapi sebab soalan tu kata gunakan pi. Dekat soalan tu dia dah beritahu kan. Gunakan pi sama dengan, ada tak? Mana soalan saya tengok gunakan pi? Salah soalan. Yang gunakan pi tu soalan nombor 2, cikgu. Soalan bulatan tadi kalau dia okey, sorry. Kalau dia kata tak guna pi, tinggal saja dalam pi. Soalan ni dia kata, okey, berikan jawapan dalam pi. Okey, ni jawapan kita sini. Macam mana saya baca soalan tadi? Teringat. Kan? Okey. Ni soalan ni lagi senang. Janjang lagi senang ni. Tapi kena biasa buat. B. Soalan B dia minta apa? Tengok. Soalan B dia minta, jika isi padu kon yang pertama ialah 1, 2. Jika jumlah. Jumlah isi padu bagi N kon yang pertama ialah 1, 2, 3, 2 pi. Cari nilai N. Ini maksudnya dia bagi Sn. Sn sama dengan 1, 2, 3, 2 pi. Dia suruh cari apa? Nilai N. Jadi ini hanya gunakan formula saja. Kita panggil dia break the formula saja. Apa formula untuk Sn? Sn kita boleh pakai formula N per 2. 2A campur N tolak 1D. Sama dengan 1, 2, 3, 2 pi. Boleh pakai ini kan. Terus kan. Jadi kita akan dapat kat situ N tak tahu. 2 biasanya saya bawa ke sebelah. Jadi saya akan dapat N sini. 2A. 2A maksudnya 2 kali dengan 32 pi. Campur dengan N tolak 1 tak tahu juga. D kita ada 16 pi. Okey, sama dengan 2 ni saya dah bawa ke sebelah. Dia akan jadi 2464. 2464 pi. Macam tu. Okey. Kat sini kamu akan nampak satu benda, iaitu pi. Semua ada pi. Jadi automatik kita boleh matikan pi. Nampak? Pi tu dah boleh dimatikan. Yang tinggal apa? N. Sikit tak muat ni. N. Okey. Ni 64 campur dengan expand 16N tolak 16. Sama dengan 2464. Nampak? Nombor dia dah jadi simple. Okey. Jadi bila kita nampak N jumpa N akan jadi kuadratik. Jadi saya akan jadikan dia kuasa 2. Kan? Kamu muat, saya tak muat ni. Saya kena lukis, naikkan kembali ke atas. Okey. Dan ini saya akan dapatkan 64 tolak dengan 16 dapat 48. Jadi kita akan dapat 48N campur dengan 16N kuasa 2 tolak dengan 2464 sama dengan 0. Okey. Susun tak betul. Tak apa. Ambil kalkulator. Ambil kalkulator sahaja faktor. Yang ini A, ni B, ni C. Okay. Tolong faktor. Berapa dapat?
Dapat berapa faktor dia? N sama dengan 11 dengan N sama dengan negatif 14. 11 negatif 14. Jadi N Jadi tak boleh negatif. N tak boleh negatif. Jawapan kita adalah N sama dengan 11. Dah habis. Okey. Yang ini 6 markah sahaja. Bagi janjang yang biasalah. Normal. Cuma janjang ni tak kisahlah bentuk apa pun. Step pertama kalau kamu jumpa janjang betul-betul macam ni. Yang ni penting ni. Bina janjang mengikut soalan dia. Kalau isi padu, kita buat janjang isi padu. Kalau luas, buat janjang luas. Okey. Boleh kita buat janjang biasa macam ni. Boleh juga, tak ada masalah. Cuma takut bila dia tengah dia tanya, dia twist sikit, kita sangkut nanti kan. Okey. Ini contoh, satu soalan contoh, soalan janjang. Soalan kedua pasal janjang, saya bagi soalan yang mana? Cuba kita tengok. Kotak-kotak tu ke? Cikgu. Kotak-kotak tu. Okey. Okey, soalan yang kedua janjang melibatkan, tapi soalan tu ditulis nombor 3 saya rasa. Nombor 3 janjang, dia ada kotak. Yang ini 5x. Kotak kedua dia bagi x tambah 2. Kotak ketiga dia bagi x tambah 4. Okey. Rajah 3 menunjukkan beberapa segi 4 tepat yang diperbuat pada dawai. Semua segi 4 tepat itu mempunyai tinggi 5. Maksudnya semua 5. Dia sama tinggi. Okey. Tapak segi 4 tepat yang pertama ialah x. Tapak setiap segi 4 berikutnya bertambah sebanyak 2 cm. Maksudnya dia dah bagilah semua dalam gambar. Direct kan. Luas segi 4 tepat yang ke-6. Luas segi 4 tepat yang ke-6. Maksudnya kita akan jadikan dia sebagai T6. T6 nanti adalah sama dengan 80. Bila T6 maksudnya saya akan buat janjang pasal luas. Janjang pasal luas kan. Okey. Jadi kita tengok soalan dia cari nilai x kan. Saya akan buat janjang luas. Yang pertama 5x. Yang kedua 5x tambah 2. Yang ketiga 5x tambah 4. Dot. Yang ini 5x. Yang ini 5x jadi 8. 5x tambah 10. Yang ini 5x tambah 20. Okey. Jadi kalau kamu tengok cerita kat sini, janjang kita adalah janjang aritmetik dengan A sama dengan 5x kan, dan dia punya D kita adalah ni tolak 10. D kita 10. Okey, ni janjang kita. Okey, sebab tu bila dia suruh cari nilai x, kita ada maklumat T6 kan. Sebutan ke-6. Formula sebutan adalah Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Jadi T6 adalah sama juga dengan A tambah 5D. Saya akan guna formula ni ya. Okey, yang tu. Saya ambil untuk soalan A tambah 5D sama dengan 80. A saya 5x campur dengan 5D, 5 kali 10 sama dengan 80. Dia matematik biasa je. 5x sama dengan 80 tolak 50 tinggal 30. Jadi x akan dapat 30 bahagi 5, 6 sahaja. Dah selesai. Lepas tu key dia, dia punya kunci dia bina janjang. Bina janjang pasal soalan. Soalan pasal apa? Bina janjang. Okey. Soalan yang kedua, cari bilangan maksimum segi 4 tepat yang boleh dibentuk menggunakan dawai sepanjang 450. Kan? Dia kata cari bilangan segi 4 tepat
yang dibentuk mengedawai sepanjang 450. Yang ini cerita dia dah bukan luas. Dia dah bertukar jadi apa? Perimeter. Kan? Perimeter. Sebab kita ada X dah. Kita ada X. Jadi kat situ, X kita ada berapa X dia? 6. Jadi saya akan buat kat situ soalan B, janjang pasal perimeter pula. Apa janjang perimeter? Sini 5, sini 5, ni 6, sini 6. Jadi 10 campur 12, 22. Okey. Yang ini jadi apa? 10 campur 88 berapa? 16. Kan? 26. Okey. Yang ketiga, yang ini 10 campur dengan 20. Betul ke? 30. Betul. 6 campur 4, 10. Betul kan? Jadi dah dapat janjang. Cantik janjang kita nak. 22, 26, 30. Ni janjang perimeter. Yang melibatkan perimeter. Nampak? Okey. Janjang perimeter kita, A dia adalah 22 dan D dia adalah 4. Okay. Soalan minta apa kat situ? Kan? 450. Dia kata apa? Maksimum. Bila maksimum maksudnya boleh tak lebih pada 450? Tak boleh. Yang ni kita belajar dalam topik apa? Ketaksamaan. Dia tak boleh lebih 450. Jadi kita kena buat jumlah dia SN kita mesti kurang atau sama dengan 450. Sebab kita punya bajet dawai ada banyak tu je. Tak boleh lebih. Nanti kita akan dapat jawapan dia. Jadi SN, apa formula SN macam tadi? Formula SN adalah N per 2. 2A, saya masuk dah, 22. Campur dengan N tolak 1. D kita 4. Sama, lebih kecil atau sama dengan 450. Nampak? Okey. Saya akan padam A. Kalau tak faham tanya. Ni semua okey je. Senang faham macam ni. Okey. Saya pindah ke sini. Naik. Macam biasa. 2 saya akan bawa ke sebelah. Dia akan jadi kat sini N 44 campur dengan 4N tolak 4. Jangan kerja dia sama. Cuma kat sini ketaksamaan. Kan? 900. 2 pergi sebelah. Okey. Sini akan jadi kuadratik semua. Ini akan dapat 44 tolak 4 ni 40. Saya akan ambil 4N kuasa 2 campur dengan 40N. Okey. Kemudian tolak 900 lebih kecil atau sama dengan 0. Dia akan jadi apa? Ketaksamaan kuadratik. Okey. Buat satu garis nombor. Graf kita senyum. Okey. Siapakah nombor-nombor selepas kita faktorkan? Cuba faktor tengok. Itu saya boleh faktor ke? Sekejap saya try tengok. Oh, boleh. Kejap. 4. $10.81. Negatif 20. Dengan 10.81. Okey. Bila dapat macam ni, kita kena lorek kat mana? Tengok sini. Kan? Kalau lebih kecil, maksudnya lorek bawah. Okey. Jadi jawapan kita macam mana? N kita boleh tak ambil yang ini? Dia tak boleh. Ini negatif. Tak boleh ambil. Kan? Jadi N kita mesti kurang. Nampak dia duduk belah sini. Kurang daripada 10.81. Okey. Dia paling dekat dia. Jadi kita ambil. Okay? N paling dekat kita akan dapat dalam kawasan pelorek ni.
N kita adalah sama dengan 10. Itu paling tinggi, paling maksimum lah. N paling maksimum dalam kawasan Floret adalah 10. Sebab ujung ni sepadan dia 10.81. Okey, tapi soalan minta apa? Tengok. Soalan minta cari bilangan maksimum segi empat tepat yang boleh dibentuk. Okey, dah siap lah. N 10. Ini maksudnya apa? Bilangan dia? Bilangan maksimum sama dengan 10 segi empat tepat. Ataupun N 10 tu dah betul lah. Cukup. Cuma kena faham. Kenapa saya ambil 10? Tu kena faham. Okey, boleh ini dia masuk topik apa? Ketaksamaan kuadratik. Dalam subtopik, dia subtopik daripada topik besar dia adalah fungsi kuadratik. Quadratic function. Okey. Boleh ikut ke? Tengok. Dah? Kita pergi next question. Soalan seterusnya. Nombor. Masih janjang, betul tak? Ada satu lagi soalan janjang. Nombor 4. Ni tengok soalan 4. Janjang. Okey, tengok soalan nombor 4. Gambar dia lain sikit. Masih janjang. Nombor 4, gambar dia adalah sektor. Kan? Satu sektor. Dia bagi ada belang, 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 belang. Ini theta. Dia bagi sini ada R. Okey. Rajah 4 menunjukkan satu siri sektor-sektor bulatan pusat O. Jejari sektor yang pertama adalah R. Jejari setiap sektor bertambah sebanyak 3 cm. Ini tambah 3. Ini 3 lah. Ditambah 3, 3, 3 kan. Okey. Daripada jejari sektor sebelumnya. Dan theta adalah sama dengan 1.25 rad. Okey. Tunjukkan bahawa panjang lengkuk sektor-sektor bulatan membentuk satu janjang aritmetik. Dia suruh kita buat janjang aritmetik. Pasal apa? Panjang lengkuk. Apa formula panjang lengkuk? Panjang lengkuk S sama dengan R theta. Kita buat janjang dia. Yang pertama janjang dia pasal apa? R theta. Radius R kali dengan theta maksudnya 1.25 R. Ini panjang lengkuk yang pertama. Yang kedua, 1.25 R tambah 3. Okey. Panjang lengkuk seterusnya, 1.25 R tambah 6. Cukup. Okey, nak buktikan janjang, kita hanya perlu buktikan dia punya D dia sama. Okey, yang ini kalau kamu tengok cerita dia, kita akan dapat D dia untuk yang ini. Dan yang ini mesti sama. Jadi jadilah janjang. Yang ini kita akan dapat 1.25 R. Ni saya expand ni campur dengan 3.75. Betul ke? .75 tolak dengan 1.25 R. Jadi kita dapat D kat sini adalah 3.75 untuk sebelah sini. Okey, buktikan nilai dia sama. Untuk sebelah sini pula kita akan dapat 1.25 R campur dengan 7.5
tolak dengan 1.25R campur 3.75 tadi, kita akan dapat D dia dapat sama. Bila D dapat sama maksudnya tulis itu terbukti. Janjang aritmetik. Sebab janjang aritmetik dibuktikan oleh nilai beza sepunya. Itu kita panggil dia D yang sama. Okey. Ini 2 markah yang dia bagi. Tapi masalah dia kadang-kadang yang ni yang susah nak buat, nak tunjukkan. Soalan B, dia minta apa? Soalan B, dia minta seterusnya. Jika jejari bagi sektor kelima ialah 16 cm. Jejari pada sektor kelima adalah 16 cm. Cari panjang lengkok sektor ke-12. Yang ini dia kata. Jejari pada sektor kelima. Untuk T5 sama dengan 16. Okey. Cari dia punya panjang lengkok yang ke-12. Dia bagi ke-5, dia minta yang ke-12. Dia apa benda sebenarnya? Yang penting kamu tengok tutorial sini. Cerita dia adalah pasal apa? Jejari. Kejap, apa soalan ni? Kejap. Nak cari nilai R. Nilai R yang tak ada. Nampak kan? Nilai R yang tak ada. Okey. Dia bagi tahu T5 kita. T5 kita, kalau kita tengok formula kita, kalau T5, kalau kita gunakan formula macam ni je, T5 maksudnya apa? R theta kita 1.25 dengan kita punya radius. Radius dia bagi apa? 16. Betul? 16. Kita akan dapat T5 sama dengan kalkulator saya gila. 20. Okey. Yang ini daripada maklumat dia bagi. Daripada formula kita, kamu tengok pada formula kita T5 adalah sama dengan A. Mana A kita? 1.25R. Okey. Campur dengan N tolak 1. 4D. Ini teknik formula. Satu lagi teknik bandingan. Nanti saya tunjuk teknik bandingan. Dia ada 2 teknik kan. Yang ini teknik formula. Jadi kita akan dapat situ. .25R. Okey. Campur dengan 5. Ini 5 je. Kenapa 5 cikgu? 5 lah. 15. 15. 5 pula. Ni? Saya salah tekan kalkulator. 15. Cikgu. Ya. Saya tak faham kenapa yang atas 25 1.25 dan 16 dapat 20 itu untuk apa? Sebab dia kata apa tu? Sektor yang kelima. Sektor yang kelima. Sektor kelima kita tak kisahlah apa benda pun, tapi kita tahu formula sektor adalah R theta. Ni R dia bagi, ni theta tak berubah. Nampak? Jadi saya akan pakai ni, saya nak samakan dengan ni. Kita samakan dengan 20, kita akan dapat R yang sebenar kat sini. R ni. Bila dapat R tu baru kita boleh cari yang seterusnya. Lepas tu. Ni dapat kat sini, kita akan dapat 1.25R sama dengan 5. Jadi R kita sama dengan 5/1.25. Dapat 4. Okey. Jadi kita boleh dapat formula kita yang sebenar.
Bila dapat macam ni, jadi formula kita Tn kita baru kita dapat cantik. Apa formula Tn kita? Formula Tn kita adalah 1.25 kali dengan 4. Sebab kita punya A. Sebab campur dengan N tolak 1 B 3.75. Baru dapat macam ni. Yang ni 1.25 kali dengan 4, kita akan dapat 5. 5 campur N tolak 1, 3.75. Ini untuk formula untuk Tn. Soalan minta kat situ kamu tengok panjang lengkok yang ke-12. Baru kita boleh buat T12. Okey. Ini kita pakai kaedah formula T12. Jadi T12 jawapan kita akan dapat 5 tambah 11 kali 3.75 macam tu. Okey. Jadi kamu akan dapatlah jawapan kita kat sini. Berapa T12 kita? .25 cm. Ini panjang lengkok yang ke-12. Soalan dia, lepas tu markah dia saya ingat lebih kurang dalam 3 markah lah. Ini 3 markah. Okey, tapi dia ada kaedah satu lagi, kaedah perbandingan. Kan? Kaedah perbandingan maksud kita buat table. Kita buat table. Boleh Boleh. Boleh sikit. Okey. Saya tunjuk satu lagi. Ni kamu tengok jawapan dia 46.25 Okey. Ni saya padam. Saya lupa nanti saya tulis dulu. D 3.75. Okey, R dapat apa ni? 4. Saya padam ni Okey kat situ. Yang ni saya tinggal jawapan. 46.25. Okey. Satu lagi kaedah kita boleh dapatkan. Dia kata jejari dia 16. Jejari dia untuk apa? T5 kita anggap sebagai 16. Jadi bila kita buat T5 16, yang ini kita sedang bincangkan pasal jejari. Bila kita bincangkan pasal jejari, kita boleh jadikan dia janjang jejari. Apa janjang jejari? Janjang jejari adalah R campur 3, R campur 6, R campur 9. Ini adalah janjang jejari. 1, 2, 3, 4. Terus belakang. R campur 12. Dah. Terus kita buat bulat. Yang ini adalah T5. Sama dengan 16. Jadi R campur 12 sama dengan 16 dan R dapat 4. Sama bagaimana. Ini kaedah senarai. Kamu boleh buat. Saya senarai dalam exam boleh buat. Kaedah senarai boleh buat. Kaedah formula boleh buat. Cuma dia ikut keadaan. Kadang-kadang senarai susah kalau banyak sangat. Kalau sikit senarai senang. Formula pula yang rasa panjang. Dia beza macam tu. Dapat R4 kembali kepada biasa. Ni. Jadi janjang untuk jejari kita adalah dia jadi janjang jejari 4, 7, 10 dan seterusnya. Ini kita panggil dia janjang jejari. Okey? Bila kita ada janjang jejari, sama yang kita boleh buat. Contoh bila dia nak panjang lengkok ke-12, kita akan cari dulu jejari ke-12. Okey? Jadi jejari ke-12 T12 sama dengan A kita 4 campur dengan 11 kali. B kita tadi 3. 33 campur 4, 37. Dia pendek sikit. Kan? Jadi jawapan kita untuk panjang lengkok sama dengan
37 kali dengan 1.25. Macam tu. Jadi kamu akan dapat 46.25 sama. Dia dua cara. Kan? Janjang apa yang kita bina. Tapi untuk soalan ni boleh buat. Ada setengah soalan kamu tak boleh buat dua janjang. Dia jadi lain. Ada setengah soalan. Contohnya kalau soalan melibatkan isi padu. Soalan melibatkan luas. Dia lain. Yang ini boleh buat sebab apa? Unit sama. Saya pakai panjang lengkok dengan jejari unit sama. Panjang lengkok unit cm. Jejari pun unit cm. Kita buat dua janjang berasingan. Dia akan hasil dia sama. Dia tak ada beza. Okey. Contoh soalan nombor 2. Ni baru nombor 1. Nombor 2. Hasil tambah panjang lengkok bagi 20 sektor yang pertama. Hasil tambah panjang lengkok tak boleh pakai jari. Itu beza dia. Hasil tambah panjang lengkok tak boleh pakai formula janjang jari. Panjang jari hanya boleh pakai untuk ni je. Bila buat hasil tambah tak boleh. Kamu tak boleh buat hasil tambah jari. Lepas tu pergi masukkan formula panjang lengkok tak jadi cerita dia. Lepas tu kita tengok keadaan. Okey. Jadi kita kembali kepada yang tadi. Bila dia nak hasil tambah panjang lengkok, janjang kita adalah pasal panjang lengkok. Apa janjang kita pasal panjang lengkok ni? Yang pertama tadi, kita start dengan R theta 1.25 kali 4, 5. Betul? Kemudian, apa saya dah tak ingat ni? 1.25. Yang kedua, (1.25) kali dengan 7. Betul? Okey. Dia terus kali dengan 1.5 kat sini kan. Nampak apa ya? Apa saya tekan kalkulator tak dapat. 8.75. Okey. Tapi cerita dia sama. Iaitu A kita sekarang dah jadi 5. Yang mana R kita, R pula D. D adalah 3.75. Sama macam tadi. Okey. Bila dia nak hasil tambah, maksudnya S20. Kita kena buat S20 dengan menggunakan formula biasa kita. Iaitu N20/2. Kemudian 2A, 2 kali 5. Dia tak boleh pakai jari dia, kena pakai panjang lengkok punya. Campur dengan N tolak 1 tinggal 19. D kita 3.75. Dapat jawapan dia terus. Okey. Sebab tu dia kata, saya beritahu kamu tadi. Janjang paling sesuai mengikut apa soalan nak. Tapi kadang-kadang kita boleh ubah sesuai mengikut yang kita faham. Iaitu teknik apa? Senarai. Okey. Ini dapat apa ni? 812.5. 812.5. Siap. Okey. Ini contoh soalan pasal janjang. Okey. Next soalan saya susun apa? Indeks kebahan. Index numbers. Index numbers Nombor indeks. Nombor indeks. Okey, jom kita tengok nombor indeks pula. Kamu punya exam ni masuk format SPM ke dia ambil form 5 aja? Entah cikgu. Tak tahu lagi Sekarang tak tahu lagi tarik exam bila. Tak ada. Exam tak ada. Tak ada exam Dia terus tiba-tiba SPM Okey. Trial. Tiba-tiba trial exam. Terus baik-baik je. Indeks. Nombor indeks. Nombor indeks. Okey. Soalan yang pertama. Tapi soalan yang pertama saya tu nombor 2. Nombor 1 saya tak ambil Nombor 2 dia bagi ada table kat situ. Ada PQRST. Kemudian dia bagi yang ini tahun 2006. 2010. Yang ini 4, 5,
X. Ni semua ada kosong-kosong RM. 3.80. Y 2.00. 2.40. 1.50. RM1.5. RM1.65. Okey, kemudian dia bagi tahu yang ini I. Indeks harga 210. 210 bila pula tahun 210. 2010 berasaskan 2009. Kan 2010 berasaskan 2009. Dia bagi kat situ. Kenapa 2009 Saya kata salah soalan ni. Semua 2009. Kamu tukar ni Ni bukan 2006. Ini 2009. Nombor 6 dengan nombor 9 terbalik. Dia type. Kan? Tukarkan. Okey, sini akan jadi 125. 112. 150. Sini Z. Sini 110. Kemudian dia bagi peratusan. Peratus. 10. 20. 17.5. Ada point pula. 30. 22.5. Okey. Itu maklumat kat soalan tu lah. Dia bagi kan. Yang pertama soalan dia suruh cari nilai X, Y dan Z. Okey. Alamak. Saya ada ruang sikit je bawah ni kan. Kita kongsi-kongsi lah ruang ni. InsyaAllah. Yang pertama X. Formula kita pakai formula index number. Jadi saya akan start dengan 112 sama dengan selepas 5.6 bahagi dengan sebelum darab 100. Jadi tukar tempat X akan dapat X sama dengan 5.6 per 112 darab 100. Dapat jawapan X yang pertama. Okey. Nanti tekan kalkulator lah. Kan? Yang kedua Y. Y kita guna 150 sama dengan Y per dengan 3.8 darab 100. Okey, untuk Y, dua-dua pindah. Dia pindah sini, darab 3.8. Ini pindah sini, per 100. Dapat jawapan untuk Y. Okey, untuk Z, direct. Z adalah price index. Sama dengan 2.4 per dengan 2 darab 100. Ini antara topik yang paling best sekali lah. Senang sikit lah. Kan? Ambil kalkulator kira. Yang pertama kita akan dapat mana? 5.6. 5.6 darab dengan 100. Bagi 112. Dapat 5. RM 500X. Okey. Untuk Y pula 3.8 darab dengan 150 bahagi 100. Kita akan dapat 5.7. Jadi adalah RM5.70. Okey. Yang ini 120. Dapat. Okey. Dapat ni saya akan isi kat atas ni. X sekarang dah jadi RM5. Y dah jadi RM5.70. Dan Z dah jadi 120. Markah biasanya 3 markah saja. Untuk biasanya soalan isi tempat kosong ni 3 markah. Setiap satu tu 3 markah. Dia tak kisah pun kau buat macam mana jalan kerja. Kan? Sebab dia menggunakan formula yang mudah, iaitu formula indeks harga. Okey? Boleh? Kita pergi dekat B pula. Padam ni Okey, B dia tanya apa? Hitung indeks gubahan. Bila indeks gubahan, dia formula kita macam formula min, iaitu indeks gubahan. Sama dengan jumlah IW per dengan jumlah W. Di mana I kita? Ini I. Peratus ni adalah W. W biasanya boleh bagi dalam bentuk macam-macam. Pie chart, bar chart, nisbah, peratus.
semuanya kita panggil dia pemberat. W adalah pemberat, weightage. Okay. Jadi formula kita jumlah I darab W. Jadi kita boleh buat terus jumlah I darab W. Saya buat kurungan situ. 125 darab 10 campur 112 darab 20 campur 150 darab 17.5 campur 120 darab 30 campur 110 darab 22.5 bahagi jumlah peratus. Jumlah peratus tak payah kira lah, 100. So namanya jumlah peratus. Yang ambil kalkulator, kira atas je. Kemudian bahagi 100. Okey. 125 darab 10. Ni apa kalkulator? Anak saya ni pergi, aduh. Campur dengan 112 darab 20 campur 150 darab 17.5 campur 120 darab 30 campur 110 darab 22.5. Okey, bahagi 100. 121.9. Ini kita namakan sebagai indeks gubahan. Nak tepat kita tulis bagi cantik. Indeks gubahan bagi tahun 2010 berasaskan 2009. Tapi kamu tak payah tulis jadi kat I bar tu cukup lah. I bar tu adalah indeks gubahan. Okey. Dia 5 markah. Soalan ni dia banyak pecah. Kan? Tapi pengiraan dia agak mudahlah sikit kan. Untuk soalan C. Sebotol minyak wangi. Saya boleh padam ni. Ni boleh padam ni. Tak pakai. Atas ni habis dah. Habis dah cerita dia. Okey. Dah ada indeks gubahan. Cukup. C. Sebotol minyak wangi dijual dengan harga 350 pada 2009. Jadi kita panggil dia harga untuk 2009 adalah 350. Hitung harga sepadan bagi minyak wangi 2010. Dia tanya price 2010 sama dengan berapa. Okey. Kat sini sebenarnya bila dia bagi tahu minyak wangi, bahan dia kita tak tengok. Dia tak spesifik. Jadi dia mewakili semua. Jadi indeks pun kita kena pakai satu indeks yang mewakili semua. Yang mana? Indeks gubahan yang tadi. Cuma formula kita cantum dengan formula yang pertama. Formula indeks gubahan, cantum dengan formula indeks harga, dapatlah formula ni. Kan? Jadi berapa indeks gubahan kita? 121.9. Atas adalah 2010, tak tahu. Per dengan 2009 350 darab dengan 100. Ni dah senang lah. Ni potong, darab, potong, bahagi. Dapat price 2010 sama dengan RM. Berapa ringgit naik ni? RM426.65. 426 ringgit 65 sen. 65 sen. Oh, banyak naik ni kan. Okey. Sebab tu bahaya ni. Bila aku belajar price index ni, kamu boleh tengoklah indeks komposit kita berapa. Kadang ada orang seronok tau. Indeks komposit, wah tinggi je indeks komposit. Dia tak tahu lagi tinggi lagi baiknya perubahan harga dia kan. Okey. Seterusnya soalan D. Soalan D kat sini, kos membuat minyak wangi itu dijangka meningkat pada kadar yang sama. Dari tahun 2010 ke tahun 2011. Kan? Hitung indeks gubahan bagi kos membuat minyak wangi itu pada 2011 berasaskan 2009. Kamu tengok markah dia, sebenarnya dia 2 markah saja. Okay? Yang kenapa 2 markah saja? Sebab soalan ni melibatkan satu formula yang diterbitkan, iaitu kita panggil dia formula 3 tahun. Formula 3 tahun.
Okey, apa sebab 3 tahun? Sepatutnya cerita dia 2009-2010. Tiba-tiba dekat soalan D tu dia datang 2011. Jadi kita kena buat 3 tahun, 2009, 2010, 2011. Kemudian kita akan letak dia punya indeks harga berdasarkan tahun kat sini. Nampak? Tahun dia maksudnya kat sini 2009, 2010. Nampak? Yang kita buat tadi. Berapa? 121.9. Macam tu. Kemudian dia kata apa? Kos membuat minyak wangi itu dijangka meningkat dengan kadar yang sama dari tahun 2010 ke 2011. Okey? Maksudnya kalau ini 121, dia indeks harga ni. Kalau indeks harga ni 121.9, ini maksudnya 100 campur 21.9. Maksudnya harga kita meningkat sebanyak 21.9. Nampak? Itu peningkatan sebanyak 21.9%. Itu maksudnya. Kan? Bila dia kata meningkat pada kadar yang sama, maksudnya kalau sini 121.9, sini pun 121.9. Ini maksudnya meningkat pada kadar yang sama. Okey? Jadi berapa bawah? Bawah dia akan jadi, formula kita adalah 121.9 darab 121.9 per 100. Dia meningkat 2 kali. Jadi kita akan dapat jawapan 148.6. Kan? Kamu akan dapat 148.6. Ini adalah indeks gubahan dari tahun 2009 sampai 2011. Sebab tu markah dia 2 saja. Okey, yang ini formula melibatkan apa? Formula 3 tahun. Boleh? Cuba tengok soalan ni. Okey, kita teruskan. Tengok soalan nombor 2. Nombor 2. Nombor 3. Cikgu, memang soalan suka 2006 ya aku. Ni 2010 berasaskan 2008, tiba-tiba dia bagi 2006. Yang mana? Nombor 3 Nombor 3 sekejap saya tengok. Dekat soalan dia 2010. Saya nak buat cikgu kalau macam tu. Ini salah type ni. Soalan ni banyak salah type ni. Tapi cikgu tengok yang B tu. 2008 berasaskan tahun 2006 tu formula tak ada kena mengenai kan dengan jadual. Sekejap. Ni tak ada kena dengan jadual. Jadual tu dia kena ikut. Dekat jadual ni salah ni. Dekat jadual ni kalau kita ambil sepatutnya saya rasa 2010, 2006 kot. Ya, saya tengok jawapan dia. Ini pelik ni buku. Buku ni kenapa? Price index Kadang-kadang dia salah type. Tapi salah type tu dia kacau salah type. Nombor 3 saya rasa soalan atas tu
Dekat jawapan dia pakai direct ya ni. Jom tengok. 2008, 2006. 2008, 2006. Siapa? Dekat atas tu Oh, atas banyak-banyak. Atas tu maksudnya banyak salah kat atas tu. Nombor 3, jadual kita tu sepatutnya bahan dia adalah P, Q, R, S. Yang ini dia bagi harga dia 2006 sepatutnya. Sini 2008 sepatutnya. 2008. Sini dia bagi 0.80, 1.00. Sini Y 2.80, 0.40, 0.60, sini 0.50, sini Z. Okey. Yang ini dia bagi indeks harga. Dia ikut ni. Maksudnya 2008. Asas 2006. Ni Di sini 125, 140. Salah bearing. 125, 140, X 80. Itu. Yang ini pemberat dia bagi terus W. W terus W dia adalah K 20 3 2K. Okey, kamu betulkan tu je. Okey, dekat soalan dia dekat soalan semua betul. Dekat soalan tahun dia semua betul. Dekat table salah tahun. Boleh? Salin kejap betulkan. Yang lain pun sama gak boleh kamu betulkan je. Ni masalah printer ni, printer. Printer maksudnya orang yang print buku tu kan. Kemudian orang yang hantar buku tu pun dia tak check balik. Saya pun salah, saya tak check balik. Sepatutnya saya kena check lah. Anas, Adriana, Bian, Farah, Fazila, Hanan, Isra, Liwizi, Sapuan, NG, Nick Family, Christina, Samira, Si. Wong Denfeng. Okey. Tengok boleh Jadi soalan pertama macam biasalah. Soalan A dia minta apa? Dia minta X, Y, Z. Itu senang X, Y, Z. Sebab ni X, Y, Z. Pakai ni. Dia tak ada kaitan dengan pemberat langsung kan. Yang ini saja. Untuk Y kita akan ambil 140 sama dengan 2.8 per dengan Y darab 100. Yang ni kita pindah-pindah tak ada masalah. Kita dapat Y terus Okey. Yang kedua X ini, X sama dengan terus 0.60 per 0.40 darab 100. Dapat X terus. Z 80 sama dengan Z per dengan 0.50 darab 100 pun algebra biasa. Kamu boleh dapatkan Z terus. Okey. Berapa Sepan? Ni Y. Y saya dapat 2. RM2. RM2 kita RM2 kan? RM2. Okey, X. X saya dapat 150. 150. Z 0.4. Z 40 sen. Okey. Macam tu je. Sebab tu markah dia 3 je. Yang ini kamu tak payah buat jalan kerja banyak sangat. Lebih kurang. Buat masuk formula jawapan. Masuk formula jawapan. Cukup. B Terus B.
Indeks gubahan. Dia bagi 114.5. Indeks gubahan 114.5. Jadi indeks gubahan pasal dia orang ni saja. Jadi I kita kat situ, indeks gubahan. Formula kita jumlah IW per dengan W balik. Jumlah W. Jadi dia bagi kat soalan adalah 114.5. Kita terus buat. 125K campur dengan 140 darab 20 campur dengan X berapa tadi? 150. 150 darab 3. $20 kan 3 je. Jauh dia punya K dia. Okey. Kemudian campur dengan 80 kali dengan 2K. Bahagi dengan jumlah semua adalah 3. 23 campur 3K. Pelik K ni. Takkan banyak sangat salah type soalan ni. Saya dah agak dah salah type ni. Soalan ni banyak salah lah. Ya, cikgu jawapan dia macam tak logik. Saya dapat indeks gubahan 8. Dia bagi 8. 8 maksudnya bukan 20 tu. 8 maksudnya bawah ni 8. Saya tengok jawapan dia 8 kat sini. Kenapa 8 cikgu? Dah dia bagi dekat jawapan. Maksudnya sini 5. Betul? Dekat table ni, table dia banyak salah. Ini soalan bila ni? Sekejap saya tengok. MRSM. Soalan MRSM. Betulkan ni Betulkan ni. Ni 5 bukan 20. Sebab pelik. Sebab dia 20 pelik seorang-seorang. Cuba kamu betulkan, dapat balik tak? Okey, cantik tak? Okey, sepatutnya kena dapat cantik lah nombor dia. $1150 campur dengan 285. Betul ke? Cuba type tengok. Saya dapat K sama dengan 4. Dapat K dapat cantik dah kan? Dapat cantik jawapan okey. 4 betul. Dapat jawapan. Sampai ke bawah saya ni. Yang ini kamu kena expand lah kan. Ni expand. Tunjuk bagi jalan kerja. Tengok. Ni 8 kali dengan 114.5 kali 8. 916. Campur dengan 114.5 kali 3. 343.5. Sama dengan yang belah sini. 1150 campur 285K. Jadi saya akan tolak ni, ni, tolak ni. Jadi 343.5 tolak 285. 58.5. Okey, 1150 tolak dengan 916. Dapat 276.
234. Jadi K kita akan dapat sama dengan 234 bahagi dengan 58.5. Dapat 4. Betul tak puan? 4. Okay. Ini jalan kerja dia. Kena expand. Okay. Soalan C pula 2 markah je. Soalan C 2 markah je. Saya padam A. A kita dah jawab A. Y tadi 2. RM2. Kemudian X ada 50 dari C. Z 40 sen. Okay. Oh, ini kalau dapat soalan macam ni dalam exam. Oh, seronok eh. Seronok tu apa? Bonus. Kan? Okay, C. Jumlah kos untuk membuat roti pada tahun 2008. Jadi kos biasanya, kalau kos, formula biasanya kita ubah sesuai formula indeks gubahan tadi. Pakai price boleh, pakai kadang-kadang kamu tengok ada dekat buku, kadang-kadang dia tulis Q. Q1 per Q0 darab 100. Kan? Tak ada masalah. P price, Q quantity. Kan? Quantity boleh jadi apa-apa, termasuk price sekalipun. Jadi kita akan ambil indeks gubahan kita tadi 114.5. Yang ini yang atas adalah 2008. Bawah adalah 2006. 06 08 dia bagi berapa? 2061 per dengan 06 tak tahu darab 100. Dapat jawapan kita untuk price untuk 06 kita akan dapat jawapan 114.5. Bukan, ni tukar tempat sorry. 2061 bahagi dengan 114.5 darab 100. 1,800. Betul? Dapat jawapan kita. RM 1,800. 1800. Boleh? Okey. Yang D pula, soalan D kat sini. Dia minta apa dia minta soalan D? Kos membuat roti ini dijangka meningkat 20% daripada 2008 ke 2010. Ini maksudnya soalan melibatkan 3 tahun kan. Dia dah tambah 1 tahun lagi 2010 kita kena buat 3 tahun. 2006, 2008, 2010. Yang kita buat tadi adalah 2006 ke 2008. Dia bagi 114.5. Okey. Kemudian dia kata 2008 ke 2010 meningkat sebanyak 20%. Meningkat 20% maksudnya 100 tambah 20 iaitu 120. Soalan dia suruh cari 2006, 2010. Okey, jadi kita buat formula kita ada apa? 114.5 yang kiri darab dengan yang kanan per 100. Dapat jawapan kita terus. Okey, 3 tahun markah dia 2 je. Dia dapat apa? 137.4 dapat jawapan dia. Okey. Jadi soalan ni sebenarnya ada gangguan. Banyak gangguan kat soalan ni disebabkan oleh salah typing dekat soalan. Wah, kacau Okey. Siapa? Next soalan topik apa saya ada bagi? Tengok. Vektor. Vektor nombor 4 itu yang macam gambar. Cuba saya. Dia ada D, dia ada A, dia ada C, dia ada H. Okey. Nombor 4. Pada 4 satu lagi. Okey, soalan vektor.
Yang ini ke? Tengok kamu check gambar saya. Saya print buku terus. Saya bagi kat kamu, saya ada select tadi. Ni ke? Gambar ni? A, D, C, B, P. Cuba tengok, siapa yang sama? Sama cikgu. Sama cantik, takut gambar lain. Okey. Rajah 4 menunjukkan sebuah sisi 4 A, B, C, D perpenjuru AC, BD bersilang di P. Okey. Diberi AB 12X. Mana AB? Sini 12X vektor. Okey. AD sini 8Y vektor. Okey. DC. DC dia bagi 2X campur 3Y vektor. Okay. Soalan yang pertama dia minta kat situ A, ungkapkan nombor 1 AC. Biasanya vektor ni dia bagi mula-mula yang senang lah. Jadi kita tengok AC, kita boleh gunakan A nak pergi ke C. A, sama saya tulis jauh sebab apa? Laluan dia tak tulis lagi. A nak pergi ke C. A nak pergi ke C. Laluan yang terbaik adalah pakai D. Jadi nama dia AD, DC. Siapa AD kita? 8Y. Siapa DC? 2X campur 3Y. Dapat jawapan dia 2X campur 11Y. Ini bonus. Okay. Yang kedua, dia biasanya dia akan bagi yang susah sikit. Iaitu melibatkan, contoh BD. B nak pergi ke D. B nak pergi ke D. Dia hanya susah sikit apa? Dia ada lawan arah, itu saja. B nak pergi ke D. Kita lalu mana? Lalu A. BA lawan arah. Jadi dia akan jadi negatif 12X. Campur dengan AD 8Y. Terus siap. Letak vektor je. Okey. Kemudian B. Soalan A. Soalan B dia kata apa? Diberi AP sama dengan HAC. Dan BP sama dengan KBD. Okey. Dalam soalan vektor, bila kamu nampak benda ni yang dia bagi, langkah pertama, kamu ganti saja apa yang ada. Contoh kat sini, saya ada AC. Saya masukkan saja. Jadi saya akan buat pertama, AP saya, H, AC saya masukkan. 2X campur 11Y. Kemudian saya expand ni, 2HX. Vektor mesti belakang. 11HY. Nampak? Okey. Lepas tu baru kita tengok. Yang pertama okey. Kemudian yang sebelah ni BP sama, buat yang benda sama juga. BP sama dengan K. Ada BD nampak? BD masukkan saja BD. Negatif 12X campur 8Y. Jadi kita akan dapat negatif 12KX campur 8KY. Ini apa dia bagi? Belum tengok soalan lagi. Okay. Bila pergi kat soalan, soalan bagi tahu, dia kata ungkapkan AP. Dia kata ungkapkan AP. Di nombor 1, ungkapkan AP. Dalam HXY dah ada nampak. Bila dah ada, nombor 1 ni kamu boleh padam. Naik atas. Benda dah buat. Jangan usik dah, cukup. Ni jawapan. Okay. Pergi nombor 2. Apa dia minta nombor 2? Nombor 2 sama juga. Tapi dia minta AP juga. Tapi sekarang ni dia suruh buat ada huruf K. Jadi kita kena buat AP yang ada huruf K. Tak ada kacau atas ni. Jangan usik ni. Kita akan tengok siapa boleh pakai, sebelah boleh pakai. Apa yang kita tak pakai? BP. Jadi kita kena buat AP sebenarnya adalah A nak pergi ke P. Macam tu. Dia bagi hint. Gunakan BP. Kita guna BP. Maksudnya AB campur BP. Gitu. Baru kita kembangkan. Siapa AB kita?
12X. Siapa BP kita? Dah ada. Negatif 12KX. Campur 8KY. Dah. Kan? Bagi cantik. X dengan X bagi cantik. Jadi X dengan X kita akan faktorkan X ke belakang. Vektor faktor ke belakang. 12 tolak 12K campur 8KY. Siap. Dia macam tu cerita dia. Buat. Jadi apa dia bagi, tulis dulu. Kalau kamu tak ada idea bawah ni, kadang-kadang yang atas tu ada markah dah. Saya silap separuh dah markah dia. Okey. Tu 3 markah ya B ni. Soalan C. Cari nilai HK. Yang ni bonus. 4 markah bonus. Nilai HK, walaupun markah dia 4, dia bonus. Ya, mana markah pen saya terbang. Okey. Jadi, yang C dia kata cari H dan K. Kamu kena ingat ni AP, ini pun AP. Kalau dua-dua AP maksudnya nilai belah kanan dia mesti sama. X ni dengan X ni mesti sama. Jadi kita bandingkan. Saya akan bandingkan. X ni dengan X ni saya akan bandingkan. Saya akan ambil 2H sama dengan 12 tolak 12K. Nampak? Ini cerita siapa? X. Kemudian bandingkan Y pula. Y siapa? 11H. Sama dengan 8K. Jadi kita boleh gunakan teknik apa? Penggantian boleh. Penghapusan pun boleh. Paling senang pakai penghapusan saja. Boleh tekan kalkulator. Ini penghapusan saya akan susun 12H campur 12K. Semua 12 ke? Oh, ni 2. Patutlah semua 12 ni. 2H campur 12K sama dengan 12. Yang ini 11H tolak 8K sama dengan 0. Ini pakai kalkulator terus dapat H dan K. Siap. Pakai yang mod equation tu kan. Cuba try tengok. Tak ada. Kalkulator saya tak ada. Ada sampai kuasa 5. Tapi tak ada kuasa 1. Berapa dapat ni? Guna kalkulator Pakai yang mod. Kalkulator saya tak ada. Alamak. EQN. 1 unknown 2. H dapat 24/37. Y dapat 33/37. H 24/37. Y K K 33/37. 33/37. Okey. Sekejap saya tengok. Sama tak? Victor. Nombor apa dia? 3, 4. Nombor 4 kan? Cara nombor 4. Kenapa? Lain jawapan dia. Salah. Saya salah kat mana ni? Ke dia yang salah? Oh, dia yang salah. Okay. Betul. 24/37, 33/37. Oh, cantik. Boleh faham Okey. Ni lebih kurang lah. Ada satu lagi soalan, betul tak? Satu lagi soalan apa? Saya pun tak ingat. Ada soalan vektor kat itu, nombor 3 yang segitiga RST. Oh, nombor 3 je saya tengok. Alamak. Tak boleh load.
Okey, okey. Yang ni Okey, kejap saya tengok. 5 minit cepat kot. Okey. Soalan segitiga, betul tak? Segitiga. Nombor 3, vektor nombor 3 melibatkan satu segitiga kat situ. Segitiga macam ni. Straight. Ada R, T, S, L, ada Q, ada 8X dia bagi, ada 6Y, ada K. Okey, kita check tengok betul. Yang pertama dia bagi kat situ adalah titik L terletak di atas garis lurus TS dengan keadaan TS sama dengan 3TL. TS sama dengan 3TL. Itu dia bagi . Diberi bahawa RT 8X, RK 6, okey betul. KS 4Y. Baiknya dia bagi semua KS 4Y. RQ, okey, RQ sama dengan NRL. Okey, soalan A. Ungkapkan TS dan TK. Ungkapkan nombor 1 TS, nombor 2 TK. Jom kita tengok. Pertama, TS. TS maksudnya T nak pergi ke S. Ni senang kan. T nak pergi ke S, kita akan lalu R. TR, TR. TR, RS. TR negatif 8X. RS tambah 10Y. Okey, settle. Nombor 2. Dia minta TK. Okey, T nak pergi ke K. Senang juga ni. Okey, TK adalah TR campur dengan RK. Dapat jawapan TR kita negatif 8X campur dengan 6Y. Okey. Betul ke soalan RSM ni? Ya, betul ke salah type ni? Senang. 2 markah. Okey, fine. B. Soalan B dia minta ungkapkan TQ. B. Dia suruh cari TQ dalam sebutan N, X dan Y. TQ dalam N, X, Y. Okay, jom kita tengok kat mana TQ. Apa maklumat dia bagi kat sini kan? Okay. First, nak pakai N kena ada mamat ni. Ni nisbah dia. RQNRL. RQNRL. Nanti kita tengok cerita dia. Okay. TQ keluarkan dulu. TQ saya akan pakai TRRQ. TRRQ kan. Okay. Kemudian kat sini sama dengan TR pula ada negatif 8X. RQ pula sebahagian pada RL. Ada dia bagi. NRL. Apa ada semua kita tulis dulu. Okay. RL pula kena cari. Jadi RL yang penting. Jadi saya akan buat sub kat sini. Saya tak nak kacau tu. Untuk buat RL. Jadi kat sini RL sama dengan, tengok mana. RL kita boleh pakai RTTL. RTTL boleh. RSSL boleh. Tapi saya suka pakai RTTL. RT campur TL. RT kita ada 8X. Tapi TL. TL adalah sebahagian daripada TS. Berapa banyak? 3 ni pindah ke sebelah. Dia akan jadi 1/3 daripada TS. Nampak? 1/3 daripada TS. Jadi 1/3 TS dah ada. Negatif 8X campur 10Y. Ush, hampir keluar. Boleh nampak ke? Kan? Okay.
Saya akan sini sikit. Jadi 8x. Okey, 1/3 tolak dengan 8/3x. Campur dengan 10/3y. Okey. 8 tolak 8/3 dapat 24 tolak 8. 16/3. Betul ke? Betul. Betul. Betul 16/3x campur 10/3y. Cantik. Bawa masuk ke sini. Jangan buat kat sini panjang. Kita boleh buat sub. Di jawapan kita akan dapat negatif 8x campur dengan n. RL kita adalah 16/3x campur 10/3y. Okey, selesaikan. X dengan X, kita akan dapat kat situ negatif 8 campur dengan 16/3n. Untuk siapa? Susah sangat kotak saya. Untuk X. Dan untuk Y pula adalah 10/3ny. Betul dah. Itu adalah TQ. Okey. Soalan nombor 2. Seterusnya cari nilai bagi n jika titik-titik TQK segaris. Okey. Ini dia kata TQK segaris. Bila dia kata segaris, apa kita buat? Kita kena jadikan dia combination dia. Kita tengok apa yang kita ada combination. Yang saya nampak combination yang kita dah ada, yang kita dah kira adalah TQ dan TK. TQ, TK. Nampak? Okey. Apa formula untuk segaris? Kita akan guna formula sama dengan selari, iaitu TQ sama dengan lambda TK. Okey. Nanti lambda dia mati. Cuma yang terbaik kita tulis dalam bentuk lajur. TQ kita ambil X letak kat atas. Negatif 8 campur. Susah sikit 16/3 N. Y dia adalah 10/3 N. Ini untuk TQ. Okey, untuk TK tulis TK negatif 8 untuk X, untuk Y dia adalah 6. Okey, jadi kita boleh pecah dua ni macam ni. Bila kita bawa jadikan pecahan tengah-tengah, lambda tu hilang. Jadi kita boleh darab silang. Darab silang terus. Okey, darab silang. Darab silang kita akan dapat ataupun kita buat perbandingan lah, senang. Darab silang susah juga. Perbandingan. Perbandingan maksudnya atas dengan bawah. Okey. Yang ini saya akan dapat apa? Darab silang lah, senang kan? Dapat N ni. Ini kita akan dapat 6 darab negatif 8 campur 16/3 N sama dengan sini negatif 8 10/3 N. Ya, algebra. Dan kamu boleh tekan kalkulator terus. Okey, cuba tekan kalkulator terus, pakai shift calculate saja. Berapa N dapat? Saya dapat 9. N dapat 9. Okey. Dia pakai shift calculate je terus je. Tak. Sekejap cikgu, saya try tengok simbol balik. Betul, salah. Kalau buat manual, buat manual panjang agak ni. Negatif 48 campur dengan 32N sama dengan negatif 80/3N. Sini kita akan dapat negatif 48 sama dengan negatif 80/3N tolak 32N. Kita akan dapat kat situ
N sama dengan negatif 48. Saya dapat 9/11. 9 per 11. 9/11. Yes. Jadi N akan dapat 9/11. Betul. Okey. Macam tu lah lebih kurang kelas hari ni. Saya tak sempat buat satu lagi soalan, iaitu soalan melibatkan linear law, hukum linear. Jadi ada kertas graf semua dalam tu, kamu try lah buat insya-Allah. Cuba soalan hukum linear tu melibatkan log saya sikit. Dia agak mudah. Saya target last kali tapi tak sempat hari ni. Okey. Tak apa, kita insya-Allah apa yang kita kongsi hari ni insya-Allah dapat memberi manfaat kamu sikit lah kan. Saya boleh tolong sikit je. Kamu cubalah yang sebaiknya insya-Allah. Buat dah 2 kali, kalau tak faham tanya semula. Dan kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Baik-baik.